Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang berbahagia ini dapat sama-sama berada di rumah Allah. Dapat sama-sama kita berada dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Hadirin hadirat pendengar yang dirahmati Allah, kuliah saya, kebiasaannya saya akan membaca kitab Al-Fiqhul Manhaji jilid yang kedua dan fatwa-fatwa semasa. Hari ini saya nak bawa satu tajuk saja. Saya nak menjawab soalan yang telah dikemukakan kepada saya. Kitab Al-Fiqh Manhaji bab zakat kita akan bincang pada kuliah akan datang, insya-Allah. Baik, saya 2-3 hari lepas ada staf kita yang minta saya ulas berkaitan dengan satu artikel. Tajuknya antara adat Melayu yang bertentangan dengan Islam namun masih diteruskan hingga kini. Itu tajuk dia. Satu artikel. Saya cuba cari dalam Google. Artikel ni memang tersebar lah dalam internet sebagainya, dalam WhatsApp tersebar luas. Dan dalam satu blog saya dapati artikel ni ditulis di bawahnya sumber daripada Dr. Ruzaimi Ramli. Sumber dia. Jadi isu yang dibincangkan ni berkaitan dengan masalah adat Melayu yang katanya bertentangan dengan Islam tapi masih diteruskan hingga kini. Saya nak ulas artikel ni sebab artikel ni saya melihat banyak isi kandungan-kandungannya ini yang sebenarnya salah. Sebahagian betul, tapi banyak yang salah. Ia lebih kepada cenderung kepada fahaman Wahabi. Tuan-tuan, saya akan baca dan saya akan ulas berdasarkan pandangan ulama, bukan pandangan saya. Pandangan ulama. Saya bersama saya ni saya sediakan kitab. Yang pertama, kitab Al-Fiqhul Manhaji, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kitab fiqh 4 mazhab. Kitab yang muktabar masa kini, ada lebih kurang 11 jilid tebal. Saya ada kitab ni. Dan saya juga merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Atiyah Saqar, kitab yang kedua ni, Min Ahsanil Kalam fil Fatawa wal Ahkam. Fatwa daripada Syekh Atiyah Saqar, Ketua Lajnah Fatwa Universiti Azhar Mesir. Kedua-dua kitab ni saya rujuk untuk menjawab persoalan yang dikemukakan ini. Baik, saya baca artikel dia ni. Dia sebut masih wujud kekeliruan antara tuntutan agama serta adat yang juga menjadi pegangan kuat orang Melayu. Sehingga ada pepatah yang mengatakan biar mati anak jangan mati adat. Ulasan saya, pepatah ni memang tak kenalah. Biar mati anak jangan mati adat. Ulas pada saya, pepatah ni menyalahi syariat. Tak boleh pakai lah pepatah ni. Pasal apa? Sebab adat ini boleh diamalkan selagi tidak melanggar syariat. Tetapi bila melanggar syariat, kena buang adat tu. Sedangkan mati anak tak boleh. Mati-mati ni, menjaga nyawa ni kewajipan. Hifzul nafsi. Menjaga nyawa suatu kewajipan. Ibu wajib jaga nyawa anak dia. Wajib, bukan sunat. Tak. Jaga nyawa anak ni sunat. Adat tak, silap, sorry. Jaga nyawa anak wajib, tasyasyul. Menjaga nyawa bukan anak lah, siapa-siapa pun wajib suatu kewajipan. Jaga adat tak wajib. Ulang balik. Menjaga anak, menjaga nyawa, tak kira nyawa siapa sekalipun, suatu kewajipan.
Dan dia termasuk dalam maqasid syariah yang 5 perkara. Hifzun nafsi, hifzuddin, jaga agama, hifzun nafs, jaga nyawa. 5 maqasid syariah. Antaranya jaga nyawa. Jaga nyawa wajib. Tapi jaga adat tak wajib. Selagi adat itu tak bercanggah, boleh diamalkan. Bila bercanggah, kena buang. Jadi pepatah yang menyebut biar mati anak, jangan mati adat ni salah. Jadi Jahanis kita bersetuju dengan pengarang. Dengan pengarang etika ni yang kata begitu. Dan etika ni tuan-tuan, untuk kita refer pepatah ni, untuk kita nak nilai dia, nah, kita menilai yang pertama, memelihara nyawa suatu kewajipan. Ada pun adat harus dilakukan selagi tak bercanggah berdasarkan kaedah al-aslu fil asya' ibahah. Asal pada sesuatu itu harus selagi tak ada dalil yang datang yang menunjukkan akan keharamannya. Asal pada sesuatu perkara selain daripada ibadah, termasuk adat, harus. Tapi kalau ibadah lain, kalau ibadah dia ada kaedah lain. Al-aslu fil ibadah tauqifiyah. Asal pada ibadah itu mesti berdasarkan ketentuan syarak, berdasarkan Quran dan hadis. Dah, ibadah ada pun adat asalnya harus selagi tak ada dalil yang mengharamkannya. Ini kaedah al-asl fil asya' ibahah ni kaedah yang diterima oleh ulama usulul fiqh dan boleh kita pakai dalam isu ni. Jadi adat tadi selagi tak bercanggah harus. Bila bercanggah, buang hak bercanggah tu je. Diri yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun segala adat yang wujud tak seharusnya bertentangan dengan syarak. Betul, kita setuju. Adat ni mesti tak bertentangan dengan syarak. Paling tidak dapat diterima apabila adat Melayu dijadikan sebagai tuntutan wajib sehingga tuntutan agama diabaikan begitu saja. Betul. Dah, adat harus je. Jangan sampai adat ni tuan-tuan menjadi satu tuntutan wajib kena buat. Adat harus saja. Baik. Katanya lagi, segelintir masyarakat perlu bertanggungjawab kerana telah menimbulkan kekeliruan antara memahami adat serta tuntutan. Kita kena faham mana di adat, mana tuntutan. Etika ni betul lagi, saya terima. Antara tuntutan yang sering menjadi kekeliruan buat masyarakat adalah ketika berlakunya kematian. Anda boleh lihat sendiri perbezaan adat Melayu dan adat Islam seperti di bawah. Setakat ni, kenyataan pengarang ni kita terima, setuju. Kita setuju semua. Yang bawah ni banyak yang kita tak setuju. Pasal ada perkara-perkara agama yang dianggap sebagai adat Melayu semata-mata tidak sehaluan dengan fahaman dia, fahaman pengarang ni. Baik, yang pertama yang konon-kononnya adat Melayu hak tak betul ni. Yang pertama, apabila mendengar berita tentang kematian, adat Melayu Al-Fatihah. Adat Islam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul ke itu? Adakah Al-Fatihah ni adat Melayu? Jadi pengarang ni mempertikaikan kita sebut Fatihah kepada orang mati. Oh, nak kawan kita meninggal dunia, Al-Fatihah. Hadiah Fatihah lah maksudnya. Hadiah Fatihah kepada si mati. Pengarang anggap ini adat Melayu, bukan Islam. Yang ni tak betul. Ini semua ni adalah pahaman Wahabi. Apabila menolak amalan menghadiahkan pahala. Sedangkan amalan ini jumhur ulama terima. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ni surah Melayu ke surah Quran ni? Al-Fatihah ni. Kalau ada kata ni Al-Fatihah ni surah Melayu, Ustaz, bukan surah Quran, jadi kafir dia. Sebab dia telah mengingkari Al-Quran. Tapi saya yakin pengarang tak kata begitu. Cuma pengarang mempertikaikan amalan menghadiahkan Fatihah kepada si mati. Masalah salah ke hadiah Fatihah kepada si mati? Nampak tak tuan? Betul. Bila kita dapat berita kematian, kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Hak ni setuju 100%. Al-Quran pun sebut allazina idza asabathum musibatun qalu. Ayat Quran sebut
Orang beriman itu orang yang apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hak ni betul. Setuju 1% hak ni. Musibah tak mati. Aksiden, kena pisau, kena duri sikit pun, inna lillah. Nah, cuma orang Melayu kita ni mati baru inna lillah. Tu tak betul lah tu. Mama, anak kau aksiden, inna lillah. Tak mati lagi, patah kaki je. Patah kaki pun inna lillah jugalah. Kan? Tuan-tuan, betul. Tetapi menghadiahkan Fatihah kepada si mati ni, tuan-tuan, bukan adat Melayu tu. Ini amalan ini ada dalam Islam. Sekarang ini amalan yang ada dalam Islam telah dianggap adat Melayu oleh pengarang. Hak ni tak betul. Tuan-tuan, depan saya ni kitab fiqh 4 mazhab ni, Dr. Wabah Az-Zuhaili, kitab besar ni. Hak ni jilid yang kedua ni, hadis bajilid, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar apa kata Dr. Wabah Az-Zuhaili tentang hadiah pahala ni. Dia sebut ajma'al ulama ala intifa'il mayit bid-du'a wal istighfar. Ijma' ulama, sepakat semua ulama dak bergunanya mayat mendapat manfaat dengan doa dan istighfar. Sampai pahala doa, pahala istighfar kepada mayat. Seumpama kita kata Allahumma fillahu warhamhu, contoh. Tuan-tuan, kalau tak sampai, tak ada guna kita sembahyang jenazah Allahumma fillahu warhamhu. Makin ramai orang sembahyang jenazah, makin baik, pasal banyak pahala dapat kat dia. Kalau tak sampai, tak guna sembahyang, tak guna doa tu. Baik, sepakat ulama sampai pahala doa, istighfar, sedekah. Nak pas sedekah duit ke, makanan ke, pakaian ke, tak kira lah nama sedekah. Sepakat ulama akan sampai dan menunaikan kewajipan ibadah badaniah, fizikal dan harta, iaitu haji. 4 perkara ni sepakat ulama kata sampai. Mana dalilnya? Dalil panjang. Saya baca sebahagian sajalah. Antara ayat Al-Quran, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Orang-orang beriman yang datang sesudah mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara mara kami yang telah meninggal dunia sebelum kami, dalam keadaan dia beriman. Allah puji sifat orang beriman sebab dia mendoakan keampunan bukan sahaja untuk diri dia, untuk saudara hak dah meninggal dunia ni. Berdasarkan ayat ni, kata ulama, menunjukkan pahala orang hidup tu sampai pada orang mati, sampailah. Malahan dalam hadis sahih, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Malik, dan ada juga hadis yang hampir sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih Sa'ala rajulun an-nabiyya, seorang laki-laki jumpa Nabi, tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, ibu aku dah meninggal dunia. Afayanfa'uha in tasaddaqtu anha, sampai tak pahala kalau aku sedekah untuk pihak dia? Ibu dah meninggal dunia dah, aku nak sedekah ni, hadiah pahala kepadanya, sampai tak pahala? Qala na'am, jawab Nabi, ya, sampai. Hadis sahih, tuan-tuan. Macam mana kata tak sampai? Pasal Mufti Felih dalam tulisan dia disebut pos mana yang nak hantar pahala kepada si mati. Tak patut cakap macam tu. Sepakat ulama kata sampai. Boleh je kata pos mana nak hantar pahala kepada si mati. Ni sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ibu aku dah meninggal dunia, kalau aku sedekah untuk dia, sampai tak pahala? Ada Nabi kata pos mana nak hantar pahala kat si mati ada? Nabi kata qala na'am, ya, sampai. Ambil hak Nabi, jangan ambil hak mufti lain. Mufti hak bicara Nabi, jangan ambil. Baik, tuan-tuan, ada beberapa hadis saya nikahkan. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Daud, Nabi SAW setelah kebumikan jenazah, Nabi sebut istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Mohonlah keampunan untuk saudara kamu yang kubur ni. Mohon keteguhan iman dia sebab dia sekarang sedang disoal muka nakir. Hadis sahih juga, tuan-tuan, menunjukkan istighfar dan juga doa sampai kepada si mati.
Baik, bagaimana pula masalah bacaan Quran Fatihah ke ayat Quran ke macam mana? Baik, kata Dr. Wahbah Zuhail lagi, ikhtilafal ulama fi wusuli thawab ibadah badaniyah mahdhah kas-salah wa tilawatil Quran ila ghairi fa'ilha ala amra'yain. Ulama berbeza pandangan dalam masalah sampainya pahala ibadah fizikal seperti sembahyang, baca Quran, zikir, tahlil dan lain-lain. Ada dua pandangan. Faham soal sedekah, istighfar, doa, haji, sepakat ulama kata sampai. Hak ni ibadah fizikal seperti sembahyang, baca Quran, Fatihah ke surah apa ke, zikir, tahlil ke, hadiah kepada si mati, sampai ke tak sampai? Dua pandangan. Ra'yul Hanafiyah, pandangan mazhab Hanafi, Hambali, dan ulama mutaakhiri mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Empat sampai pahala kepada si mati jika dibaca dekat si mati atau jauh tetapi didoakan selepas dibaca. Kata sampai. Jumhur ulama kata sampai. Termasuk Fatihah tadilah sampai. Mazhab apa ni? Mazhab mana? Mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, Hambali, ulama mutaakhir mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki kata sampai. Pahala Fatihah, pahala bacaan Al-Quran, pahala zikir, tahlil kepada si mati. Kalau baca dekat si mati atau baca jauh tapi lepas baca disertai dengan doa, ya Allah sampaikan pahala bacaanku ini kepada si mati, bagian-bagian, simpulan-simpulan. Pak mazhab kata sampai. Baik. Pandangan sebahagian ulama terdahulu daripada mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengatakan tak sampai. Mana kata ada juga ulama kata tak sampai. Tak, pandangan sebahagian ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i sebahagian mengatakan tak sampai. Jadi kalau mufti pilih nak pakai pandangan yang kata tak sampai ni, tak ada masalah, boleh. Memang ada pandangan ulama. Tapi jangan mempertikaikan pandangan jumhur yang kata sampai. Faham hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Baik. Wa haqqaqan mutaakhiruna min dalam mazhab Syafi'i, ulama mutaakhirun telah mentahqiqkan wusul sawabil qiraah, sampainya bacaan Quran lil mayit kepada si mati kal Fatihah, seperti bacaan Fatihah wa ghairiha dan lain-lainnya. Nak baca Fatihah ke Baqarah ke apa ke ni kata sampai. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, bila berlaku kematian kita pun hadiah Fatihah. Melayu ke Islam tu? Islam lah. Awak yang kamu kata Melayu. Ni jahat lah ini. Ini jahat lah ni. Tak sepahaman dengan kamu pertikaikan. Tak boleh macam tu. Ni kitab ni bukan kitab Melayu ni. Kitab Arab ni. Kitab Arab, ulama besar ni. Dr. Wahbah Zuhaili. Sampai tuan-tuan. Malahan tuan-tuan. Saya sebut wa bizalika yakun mazhab mutaakhir Syafi'i ka mazhab a'immah salasah. Dengan demikian itu mazhab ulama mutaakhir mazhab Syafi'i seperti mazhab lain-lain lagi yang tiga lagi mengatakan sampainya pahala kepada si mati. Qala Subki, kata Imam As-Subki, wallazi dalla alaihi al-khabaru bil istinbat anna ba'd al-Quran idza qasada bihi naf'al mayit wa takhfifi ma huwa fihi nafa'ahu. إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته. Baik. Wa aqarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam As-Subki, maka berdasarkan hadis-hadis, khabar-khabar dan istinbat, Al-Quran bila dibaca dihadiahkan kepada si mati, maka ia sampai kepada si mati dan meringankan kesesaan si mati. Sebagaimana juga kata Imam As-Subki, sebagaimana juga sabit Fatihah ni, bila kita baca, kita niat untuk menyembuhkan penyakit di sengat kala jengking ni, ia juga sembuh. Ini berlaku dalam hadis sahih Imam Bukhari. Sahabat Nabi pernah menjampikan penghulu kampung yang di sengat kala jengking, sembuh penghulu tu, baca Fatihah aja. Jadi Nabi tanya, wa ma yudrika anha raqiyah, kamu baca apa? Baca Fatihah, Rasulullah.
Lain-lain tak, Fatihah aja. Sembuh penghulu kampung tu. Jadi kata Imam As-Subki, kalau Fatihah itu boleh memberi manfaat kepada orang hidup, kepada orang mati lagi memberi manfaat. Kata Imam As-Subki. Dengan sebab itu, waqad jawaz al-Qadhi Husain. Al-Qadhi Husain dalam ini disebut di sini mengharuskan istijar ala qiraatil Quran innal mayyit. Harus upah baca Quran kepada si mati. Siapa ni? Qadhi Husain. Dia ambil istidlal dalil daripada hadis ni, kata dia sampai tahap harus kita upah baca Al-Quran kepada si mati. Bukan saya kata ni. Qadhi Husain disebut dalam kitab ni. Sampai tahap tu tuan-tuan. Clear Selesai. Baik. Yang kedua mengusung jenazah. Okey. Adab Melayu membaca Fatihah Al-Fatihah ketika mengusung jenazah. Saya sebut tadi Fatihah ni tuan-tuan, dah sebut tadi. Jumhur ulama kata sampai. Jenazah akan ditanam di tempat yang dipilih oleh keluarga. Contohnya meninggal dunia di Kuala Lumpur, namun disebabkan keluarga kebanyakan berada di Pahang, maka jenazah akan dibawa pulang ke Pahang untuk dikebumikan. Ini adab Melayu kata dia. Adab Melayu mati baca Fatihah. Itu bukan Melayu, itu Islam tu. Ada dalam kitab fiqh tu. Masalah sekarang ni, jenazah mati tempat lain, dibawa ke tempat lain. Macam mana pula? Adakah haram? Kata dia, adab Islam usul jenazah seperti biasa tanpa sebarang bacaan serta mempercepatkan proses hantar jenazah ke tempat perkuburan dan tidak memperlambatkan dengan bacaan tertentu. Baca Fatihah tak ada masalah, cuma menyegerakan tu sunat. Kata ulama sunat disegerakan. Tapi kalau sampai tahap merosakkan jenazah jadi bau busuk, jatuh jadi wajib segera. Mayat ni mati 2 hari dah, ketika tu wajib segera. Tak boleh ngah lagi lah. Tak takut bau busuk, rosak mayat tadi. Baik. Maka jenazah juga akan ditanam di tempat perkuburan yang paling hampir dengan tempat jenazah meninggal dunia. Isu sekarang ni boleh tak boleh kita pindah jenazah tempat lain, dikebumikan tempat lain, bukan tempat terdekat. Tuan-tuan, ni masalah ni tuan-tuan, masalah fiqh tuan-tuan. Yang kata adat, yang paling baik sekali, yang paling afdal sekali, jenazah dikebumikan di tempat yang dia meninggal dunia. Yang tu tak dipertikaikan. Afdal dia meninggal dikebumikan di tempat dia meninggal dunia, kecuali dipindahkan ke tempat yang mulia, umpama kubur makam orang soleh-soleh, ataupun dia di makam para sahabat, kubur Baqi' dan sebagainya lah. Lain cerita yang tu tuan-tuan. Jadi ada pun tanpa sebab boleh tak boleh pindah jenazah ni. Baik, saya refer kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Atiyah Saqar, Ketua Lajnah Fatwa Universiti Azhar Mesir. Saya refer tuan-tuan, apa kata fatwa Syekh Atiyah Saqar. Dia sebut, adakah boleh kita pindah jenazah orang mati daripada satu negara ke negara lain tak untuk dikebumikan? Wa idza dufna fil qabrin hal yajuz naqluhu ila qabri akhar. Baik, tuan-tuan dengar ya. Kalau dia dikuburkan di tempat, adakah boleh? Dah kubur dah, boleh kat gali pindah tempat lain? Dengar baik-baik. Amma naqlul mayyiti qabla dafnihi liyudfana fi baladin akhar fa hukmuhu ma yati. Adapun memindahkan mayat sebelum dikebumikan untuk dikebumikan di negeri lain. Mati negeri KL, bawa balik Kelantan ke mana, ke Johor mana ke, sebelum dikebumikan. Faham dah? Sebelum dikebumikan hukumnya lain. Selepas dikebumikan lain hukum dia. Dah kebumi dah, gali balik, hak tu lain cerita, lain hukum. Qala al-Hanafiyah, kata ulama mazhab Hanafi, yustahabbu an yudfanal mayyitu fi jihati allati mata fiha wala ba'sa bin naqlihi min baldatin la ukhra qabla dafni inda amni taghayyuri ra'ihatih. Kata ulama mazhab Hanafi, sunat dikebumikan mayat itu di tempat yang dia mati. Dia mati KL, kebumi KL. Sunat kata ulama mazhab Hanafi. Dan tak mengapa, boleh dipindahkan ke bumi dia di negeri lain. Tak, sebelum dikebumikan sini lah, sebelum dikebumikan pindah terus. Mati Kuala Lumpur, buat balik Kelantan. Harus kata mazhab Hanafi dengan syarat amni taghayyuri ra'ihatih.
belum bangun busuk. Mayat tu tak rosak. Kalau dah rosak berbusuk tak boleh. Maknanya segeralah. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh pindah tak? Boleh pindah. Syarat dia jenazah tu elok. Kalau dah berbau, dah rosak, tak boleh lah. Baik, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yuhramu naqluhu ila mahalli akhar yudfana fihi hatta law amna taghayyurihi illa idza jar'adatuhum bidafni mautahum fi ghairi baldatihim wa yustasna min dhalika man mata fi jihati qaribah min Makkah aw Madinah al-Munawwarah aw Baitul Muqaddas aw qariban min maqbarah qaumi salihin fa innahu yusannu naqluhu ilaiha idza lam yakhsha taghayyuru raihatihi wa ila haruma wa hadha kullu idza kana qad tamma ghasluhu wa takfinuhu was salatu alaihi fi mahalli mautih wa amma qabla dhalika fa yuhramu mutlaqan. Mazhab Syafi'i sebut haram kita pindahkan mayat tadi ke negeri lain untuk dikebumikan sekalipun tak berubah, sekalipun tak rosak, kecuali memang telah menjadi adab orang situ. Dia pindah. Kita jadi adab tak? Kecuali jar'adatuhum binafli mautahum fi ghairi baldatihim. Jadi ada orang sini dia kubur tempat lain. Contoh, kalau begitu boleh. Dan dikecualikan hukum ni, hukum haram ni, tak. Kalau dia mati berdekatan dengan Mekah atau Madinah, dia mati bukan di Mekah, tak, tapi dekat Mekah, dipindah untuk dikebumikan di Mekah disebabkan kemuliaan tempat itu, Mekah ke Madinah ke Baitul Maqdis ke, atau hampir dalam kubur-kubur orang yang soleh, orang soleh ni, maka ketika itu sunat dipindahkannya ke kubur tersebut sekiranya tidak dibimbangi rosak mayat tersebut. Kalau bimbang rosak, jadi haram. Ni mazhab Syafi'i. Clear? Jelas? Mazhab Syafi'i ini hampir dengan mazhab Hanafi, cuma dia detail sikit. Asal tak boleh? Kerana maslahah boleh. Ataupun kerana adab biasa orang pindah, boleh. Atau kerana nak pindah dari pasal apa? Tempat kubur orang soleh-soleh, boleh. Ini pun kata dia, ini pun syaratnya, syarat pindah ni telah sempurna mandi, kapan dan sembahyang ke atasnya di tempat dia mati. Mati di Kuala Lumpur, jangan terus pindah. Mandi sini, kapan dulu, sembahyang sini, baru bawa balik. Pasal apa balik? Pasal nak kubur tempat orang soleh, boleh. Faham ni? Dengan syarat tak berubah. Kalau berubah rosak jasad dia, haram. Okey, sambung. Jadi mazhab Syafi'i ketat sikit. Pindah bersyarat. Mazhab Hanafi boleh dengan syarat tak rosak, jenazah tu tak rosak, boleh. Mazhab Syafi'i ketat sikit, tak boleh pindah kecuali kerana maslahah. Clear? Itu pun setelah dimandi, kapan, sembahyang. Jangan bawa balik gitu je, haram. Faham dah? Dua. Wa qala Hanadah, kata mazhab Hanbali, la ba'sa bi naqli mayyitin min jihati allati mata fiha ila jihati ba'idah anha bi syarti al yakuna an-naqlu li gharin sahih ka an yunqalu ila buq'ati syarifah li yudfana fiha aw li yudfana bi jiwari rajul salih wa bi syarti an yu'ammanu taghayyuru ra'ahatihi. Baik, mazhab Hanbali kata boleh pindah mayat hak yang mati ke tempat yang lebih jauh, boleh. Dengan syarat pindah tadi untuk tujuan yang dibolehkan, tujuan yang sahih. Seumpama pindah tadi ke tempat yang mulia, kubur dia ada kubur orang baik, seorang soleh, ataupun untuk ditanam berdekatan dengan lelaki yang soleh, untuk ayah dia, untuk guru, jadi nak tanam sebelah ayah dia, untuk guru, contoh. Nah, dengan syarat mayat tak rosak. Faham? Itu mazhab Hanbali, hampir sama. Mazhab Maliki harus pindah dengan 3 syarat. Yang pertama, alla yanfajiru hala naqlihi. Thaniyan, alla tantahiku hurmatuh bi an yunqala ala wajhi yakunu fihi tahqirun lahu. Wa salisuha an yakuna naqluhu li maslahah ka yakhsha min tughyani bah ala qabri. Okey. Mazhab Maliki mengatakan harus pindah dengan 3 syarat. Yang pertama
masa pindah ni tuan-tuan, jangan berlaku perkara-perkara yang tak baiklah. Tak menghina jenazah, apa namanya, keadaan tu, perkara yang maknanya perjalanan yang selamat, yang kufur selamat, yang pada zon kita selamat. Yang kedua, jangan sampai melanggar kehormatan jenazah. Dok. Contoh kalau mati luar negara, contoh sampai nak kena buang ni, nak buang isi dalam tu, tu haram tu. Sampai nak buang isi dalam tak payah, kan? Biar ke bumi di sana. Tuan guru saya almarhum Syaharuddin hendak meninggal luar negara, dikebumikan di sana. Itu hak terbaiknya. Baik. Dan yang ketiga, kerana maslahah. Ini mazhab Maliki. Jadi kalau kita lihat kepada 3 mazhab ni, mazhab 4 mazhabnya, mazhab yang paling ringan mazhab Hanafi. Boleh je pindah, tak kira apapun, dengan syarat jasad dia tak rosak. Mazhab Syafi'i lagi tak ada maslahah baru dibolehkan. Wallahu a'lam. Maka ada masa sikit lagi. Kita ada masa sikit lagi. Jadi kesimpulannya, masalah pindah jenazah ni tuan-tuan, yang paling baiknya tak payah pindah. Kalau nak pindah boleh bila menepati syarat yang telah digariskan oleh ulama. Dan dia bukan adab Melayu, adab siapa pun. Perkara ni perkara yang diharuskan, ulama dah bincang lah. Jadi jangan kata adat, jangan kata adat. Baik, yang ketiga, si mati berwasiat untuk pindah. Okey, dengar sini. Wasiat si mati ni asalnya bukan harus, wajib ditunaikan dengan syarat. Dengan syarat ianya tak melanggar syariat. Kalau ia melibatkan harta si mati, tidak boleh melebihi 1/3 harta si mati. Dalam keadaan ini, adakah si mati wasiat, kalau aku mati tanam kampung dekat belah arwah ayah kau, contohlah. Tiba-tiba dia main Kuala Lumpur, mari jalan anak dia meninggal, contoh. Adakah boleh kita tunaikan wasiatnya? Okey, kalau sekiranya tak ada melanggar syariat, sebagai contoh, dia mati lama dah, 3-4 hari dah, rosak dah, tapi dia wasiat suruh pergi balik sana. Ketika itu wasiatnya terbatal disebabkan hukum pindah masa itu haram, kerana jasadnya dah rosak. Tapi dia baru mati, jasad segar lagi, pindah pun sekejap je, balik dengan van pun dalam 8 jam, contoh, dan tak rosak. Kalau begitu, tunaikan wasiatnya, kerana keadaan tu keadaan yang mengharuskan pindah jenazah. Bila keadaan harus, wasiat ditunaikan. Keadaan haram, wasiat tidak ditunaikan. Kerana syarat tunai wasiat ni, jangan wasiat tersebut wasiat yang melanggar syariat. Clear Wallahu alam. Ada masa sikit saya buka soalan. Ada soalan tak? Soalan lain ada? Tak ada. Kita ada masa lagi berapa minit ni? 2-3 minit lagi. Saya sikit 2-3 minit lagi sikit saya sambung 2 minit saya berhenti. Baik. Proses tanam jenazah. Menjurus air, adab Melayu menjurus air menggunakan jak yang diikat dengan kain putih, menabur bunga serta batu. Adab Islam, tiada sebarang jerusan air, namun jika air dijirus di atas tanah atas alasan untuk melembabkan tanah, tidak mengapa. Bukan menjurus agak mayat sejuk, kerana ianya merupakan salah satu kepercayaan yang merosakkan akidah. Okey tuan-tuan, isu dia lepas mati itu ambil air jiruh kubur tu. Pengarang kata ni adab Melayu, betul ke adab Melayu? Kalau jiruh tadi ada kepercayaan, kalau jiruh air ni mayat dalam tu sejuk, mungkin kita tanya tak hujan. Kalau begitu mengaruklah. Kalau ada kepercayaan mengaruk, salah lah tu. Tapi hukum jiruh tu boleh ke tak boleh? Tuan-tuan, saya rujuk kepada kitab fiqh Empat Mazhab Dr. Wahbah Zuhaili lagi. Okey, tuan-tuan dengar ya, apa kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang soal jiruh air, bukan kata saya dah. Baik. Tuan-tuan, Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebut, dengar ya, saya baca. La ba'sa bi tatyibil qabri, tidak mengapa, boleh mengharumkan kubur. Tak letak bunga-bunga hak harum ke, contoh ya harum lah, wangian ke, boleh. Wa qalu aidan ma'al Hanabilah, mazhab Syafi'i juga bersependapat dengan mazhab Hambali
dan mazhab Hanafi bahawasanya wa yundabu ayrashal qabra bil ma'sunat, direnjis, disiram kubur dengan air. Macam mana dia kata apa namanya adat Melayu ni? Kita fiqh apa mazhab ni? Nah, mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, 3 mazhab ni. Syafi'i, Hanbali, Hanafi, 3 mazhab mengatakan sunat jirus kubur dengan air. Wa yusannu wad'ul jari' al-akhdar, dan sunat letak pelepah tamar hak hijau lagi, wa raihan, dan pokok hak bau harum, pokok bunga yang harum ni. Nah, sunat letak wa nahwuhu, dan seumpamanya yang haram, sunat letak atas kubur. Yang pertama untuk menjaga tanah kubur daripada terjerumus. Yang kedua pasal pokok ni memberi manfaat kepada si mati. Pokok ni memberi manfaat si mati. Ada hadis Nabi kata, ada bawah ni, selagi pokok ni masih hidup hijau, dia akan bertasbih kepada Allah dan meringankan azab kubur dalam tu. Maka kata ulama, wala yajuzu lil ghair akhzu, tak boleh orang lain cabut pokok dia, pokok yang ditanam kubur tak bercabut selagi dia belum kering. Lianna sahibahu, kerana tuan hak kubur tadi mendapat manfaat, bila cabut hilanglah manfaat. Wa huwa istighfar, iaitu keampunan. Ini berdasarkan beberapa hadis. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Nailul Awtar. Imam Syafi'i sendiri meriwayatkan hadis ni dalam kitab Nailul Awtar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri ibnihi Ibrahim wa wada'a alaihi hasba. Nabi sallallahu alaihi wasallam merenjis kubur anaknya Ibrahim dan meletakkan atas kubur anaknya batu-batu kecil. Batu-batu kecil. Nabi renjis kubur anaknya Ibrahim dan letak atas kubur tu batu-batu kecil. Hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Nailul Awtar. Clear tuan-tuan? Begitu juga hadis yang saya bacakan tadi, hadis Nabi jalan, hadis sahih. Nabi jalan kat kubur, Nabi kata innahuma ma'azabani, kedua-dua penghuni ni kena seksa. Tidaklah diseksa melainkan kerana dosa yang pertama, yamshi bin namimah, jalan bawa mulut mengadu domba. Yang kedua ialah yastabri'u min baulih, kencing tak basuh betul-betul. Nabi pun ambil pertama pacak situ. Nabi kata selagi taman ni masih berhijau, dia berzikir dan meringankan siksaan penghuni kubur. Dengan sebab itu, tanaman yang ada di kubur tu tuan-tuan jangan cabut. Wallahu a'lam, masa dah habis. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la hawlana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.